Tuan Imam, Musi dan Ahli Surau, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya malah kita merapatkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam yang bahagia ini kita sama-sama diizinkan oleh Allah SWT untuk kita sama-sama berada di dalam bulan yang barakah ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk kita terus Subhanahu Ta'ala ni. Dan kita berhenti sekejap. Tahun ni format lain. Atau sudah lain format dia. Tahun ni tukar format. Ya, biasalah main bola pun dulu referee seorang je. Sekarang belakang gol pun ada referee. Ala kulli hal, kita berhenti sekejap. Lepas ni kita sambung balik. Cuma kadang-kadang ada orang dia tak setuju. Tengah-tengah sembahyang ni berhenti sekejap, kata dia. Mengapa tak diteruskan aja? Kemudian nanti di ujung dah habis sembahyang nak cakap-cakaplah sampai esok pagi pun tak apa. Maknanya bagi kami habiskan dulu. Pasal ada orang rasa macam berhenti dipaksa untuk kita mendengar. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati agama, kadang-kadang memang ada unsur paksaan. Sebab itu dalam agama ada perkara yang menjadi perkara yang tergolong dalam perkara yang fardu ataupun wajib. Ada perkara yang tergolong dalam perkara sunat. Artinya yang wajib ini mesti buat. Kata orang Hulu Selangor, compulsory. Orang Hulu Selangor lah, orang Syalam tu panggil apa. Makna compulsory, mesti buat. Tak boleh tidak, mesti buat. Tu. Yang sunat artinya optional. Artinya maknanya pilihan. Nak buat digalakkan, tak buat tidak pula berdosa. Sebab tu kalau kita perhati, tuan-tuan yang lelaki-lelaki tak payah pandang atas, sakit tengkuk. Itu bagi orang perempuan je lah pandang. Pelik sungguh saya orang pandang ke atas. Saya kat depan ni tak memandang. Yang di atas tu besar sangat ke? Oh, padanlah. Balik-balik. Kenapa Allah tak buat semua perkara itu sunat belaka? Senang, bagi je manusia pilih. Semayang semuanya sunat. Ikutlah manusia, kita dah bagi tahu nak semayang-semayang lah. Tak nak semayang, nasib ngolah. Nutup aurat sunat. Ini kena faham betul-betul ni. Ya. Ini bukan nak keluar hukum baru, nak bagi fikir. Nutup aurat sunat. Artinya kalau nak tutup, tutuplah. Kalau tak nak tutup, apa boleh buat? Sunat je. Makna optional, pilihan. Agak-agak apa jadi? Orang semayang tak semayang? Agak-agak je lah, agak je. Ketika fardu pun orang tak semayang. Kalau sunat, lagi tak semayang. Bukan orang tak semayang, dengan imam-imam pun tak semayang. Imam semayang zuhur ni, saya ingat tak lah kot. Besok je lah saya. Nampak? Sebab itu memang dalam agama dia ada unsur paksaan. Kerana Allah tahu manusia ni, kalau semua dibagi pilihan, nescaya manusia akan bersenang-senang. Kalau menutup aurat semuanya pilihan, agak-agak macam mana kita? Imam datang semayang pakai apa? Agak-agak lah, agak-agak. Tak, ni bukan imam malam ni tuan-tuan, jangan buat kerja. Imam marah kata aku je kena ni pasal apa? Jangan terperanjat. Makmum bukan main berjubah. Imam relax, seluar pendek dengan singlet je. Tak suara kita. Tak, nak mahamkan kita bahawa kadang-kadang dalam kehidupan ini dia mesti ada unsur paksaan.
Sebab tu hari ni kadang kita nak bagi dengar ceramah ni pun kadang kena paksa. Pasal lain masa tak boleh paksa. Habis tak, balik terus orang. Tapi tarawih dia magic. Habis 4, orang tak balik, dia tetap tunggu. Walaupun dia tak mau dengan ceramah, dia tetap tunggu. Apa nak kata kita? Ceramah-ceramah lah, dengar jugalah. Kerana paksaan kadang-kadang dia membawa kepada kebaikan. Sebab tu saya nak pesankan tuan-tuan ni, pasal ramai malam ni ada, bagus jugalah ya, saya ingat polisi yang baru ni bagus sikit. Pasal polisi kita tahun sudah kan kita buat sama tahun sudah. Sudah. Tahun bila pula yang saya dah tahu? Tahun sebelum tu. Tahun sebelum tu. Kita berhenti 8, kemudian kita buat tazkirah. 8 orang dah habis dah, kata dia. Aku dah habis tarawih dah, cabut lah. Jadi kalian nak dengar tazkirah, hantar kalian lah, kata dia. Aku balik. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu kita faham sikit. Di tazkirah ni dia ringan-ringan je, tu saya mening kepala. Saya risau, tengok muka risau je tu. Tak. Allah nak kalau kita ni jadi elok. Dia bukan bagi kita rajin semayang, tak. Sekarang hari ni kan orang rajin semayang. Ni surah masih melimpah-limpah lagi. Pasal malam ni baru malam kelima. Tak sempat nak mengira malam tu. Tapi kita memang kira kan, pasal nak balik kampung. Makna orang melimpah-limpah di surau di masjid menunjukkan orang rajin semayang. Tapi soalnya, adakah kita rasa bila kita rajin semayang ini menunjukkan kita baik? Ini bukan tanyalah ustaz, ustaz tanyalah. Program baru ni, program baru kan? Adakah bila kita rajin ke surau bulan Ramadan ini semua sekali lah yang di atas yang di bawah, adakah bila kita rajin ke surau bulan Ramadan ini menunjukkan kita baik? Adakah bila kita rajin bersedekah, saya dipahamkan tadi borang habis semua, borang habis ambil ke habis pulang? Dia ada dua tu. Ada orang dia suka mengambil, ambil je, tak pulang-pulang. Ada juga. Mudah-mudahan rajin pulangkan lah. Betul state pun tak apa orang tu. Kalau betul nak sedekah, betul state je. Baru ni di radio ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz orang jual tahlil pada bulan Ramadan? Mana ni jual tahlil ni, berarti satu arwah RM5 ke, satu arwah RM10 ke? Ini dulu orang rajin buat, sekarang dah tukar sikit lah. Sini surau ni tak buat macam tu kot. Pakai arwah juga? Tak ada Dia dulu dia satu arwah RM5. Makna kita tahlilkan dia, doakan dia masuk syurga. Senang betul, RM5 dia masuk syurga. Dulu tuan-tuan. Sekarang tak buat dah. Sekarang ni orang suruh letak je nama arwah tu, kemudian kita bacakan tahlil, kita doakan, mudah-mudahan Allah makbulkan, masuk syurga dia. Jadi yang di bawah tu kira sedekah, bukan soal tahlil tadi, untuk aktiviti surau tu sunnah. Jadi dulu ni memang kita buat tahlil, berapa nama, berapa harga, begitu. Tapi sekarang dia besar mengaji pun dah rajin dah, dia berubah sikit lah ya? Dia bagus sikit. Cuma sehingga ada lagi yang tak berubah, setengah-setengah tempat masih lagi dia nak baca semua nama. Dia ingat malaikat ni bengap macam dia juga. Tak, nak bagi tahu ni tuan-tuan, ni bukan yang tukang baca tu yang bengap, yang suruh baca tu yang bengap. Faham? Faham tak faham? Bukan kasar, tak. Pasal tak faham-faham tu. Letih dah bercakap dah. Kita niat tu, niat itu telah diambil kira. Bukan nak tunggu baca-baca. Sulaiman bin Abu kena 100 orang malam tu, tak mengah imam. Belum tahlil lagi, last sekali orang yang ke 101 imam. Imam lagi kena. Tak, saya tak ada apa seteru dengan imam tuan-tuan, tak ada kena-mena. Tak, nak bagi tahu kita ni, cukuplah kita dah tulis nama, niatkan. Dan dia dah bagi tahu malam ni kita akan bacakan niat hajat daripada Encik Sulaiman lorong 4, Encik Abu lorong 2, Encik Kamis lorong 6. Macam itu, sudahlah. Tahu dah niat kita. Allah kira dah. Yang penting orang yang nak buat tahlil tu datang. Ini dia sibuk mengantar je, dia tak datang. Lepas tu saya tanya orang, ada baca tak nama bapak aku mana tadi? Bapak dia kalau boleh turun malam tu, dia turun duku kepala dia. Tak
ni betul sikit lah. Kita ni tuan-tuan, tarawih canggih dah. Kan, tarawih melimpah. Saya dipahamkan tadi sampai orang perempuan terlepas soft jadi imam pula. Tukar sikit lah. Ya. Tak, nak bagi tahu kita ni kalau semayang saja belum tentu lagi baik. Memanglah ada orang tak bersetuju dengan statement ni. Tapi kita nak tanya, bila kita ke surau selipar hilang, siapa yang ambil? Siapa ambil? Orang ke surau ke orang tak ke surau? Ha? Yang ambil selipar orang ke surau ke orang tak ke surau? Sudah tentulah orang yang ke surau. Takkan orang tak ke surau pula yang salah. Makna orang ke surau, dia ambil selipar orang. Yang ke surau ni semayang ke tak semayang? Semayang. Yang mengambil tabung masjid, orang surau ke bukan orang surau? Macam payah nak jawab. Sudah tentu orang tu ke surau. Kalau tidak, bagaimana dia buat balik tabung tu kalau dia tak pergi ke surau? Tak, nak bagi tahu, bukan saya kata begitu, bukan nak kata dalam ni jahat, tak. Cuma kadang ada setengah masjid surau dia tak senonoh sikit. Letaknya papan tanda, awas di sini ada pencuri. Tapi ingat surau ni tak buatlah elok lah begitu. Tak usah buatlah begitu. Kadang kita pergi ada surau tulis awas di sini ada pencuri. Kita nak tumpang semayang, kan risau hati kita. Masuk-masuk ada satu orang je imam, tulis di luar di sini ada pencuri. Orang lain tak ada dah, kita dengan imam ni. Imam ni. Nah, iya imam lah. Tak. Ini kadang-kadang tak betul ni. Nak bagi tahu ni. Sebab itu kata Nabi, may yuridillahu bi khaira. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fiddin. Allah, Nabi tak kata Allah akan rajinkan dia semayang, tak. Nabi tak kata dirajinkan semayang tarawih, ada? Tak ada. Nabi tak kata rajin sedekah bulan Ramadan, ada? Tak ada. Nabi kata apa? Yufaqihu fiddin, dipahamkan agama. Nampak? Tu baru ni saya ingat surat khabar bila tu baca tentang masalah kita punya atlet pergi ke Olimpik, kan? Di Olimpik boleh tak dia puasa ataupun tak payah puasa. Jadi minta petua yang itu. Ialah sebenarnya atlet tu betul, saya setuju apa yang disebut oleh Profesor Dr. Datuk Dr. Asri, panjang nama dah menyebut, kan? Apa disebut, dia kata dia orang ni musafir. Sebenarnya musafir ni dia ada rukhsah, dia bukan masyaqqah. Orang musafir dia rukhsah. Rukhsah ni makna keringanan. Macam orang solat jamak tu rukhsah, kata para ulama, dia bukan masyaqqah. Makna masyaqqah ni kalau dia ada masalah. Yang ini ni tak ada masalah pun, dia digalakkan supaya tidak puasa. Mana kalau dia nak ambil tak puasa pun boleh, tak ada masalah. Sebenarnya tak timbul isu sangat. Cuma yang beza ulama, musafir itu dikira kerana perkara yang ibadah atau perkara maksiat. Itu saja isu dia lah. Jadi sebenarnya tak timbul sangat isu. Kalau dia pergi, dia musafir, dia buka pun tak apa, tak ada orang tanya. Cuma yang kita tak pernah dengar orang tanya, apa hukum atlet kita yang Islam masuk acara yang mendedahkan aurat? Tak ada orang minta fatwa itu. Nampak tak? Yang tadi tu ulama bincang dah. Kalau kau musafir, kau bukalah. Mazhab Syafi'i 18 hari maksimum, kalau tak tahu menang tak menang. Tapi biasanya kan 2 hari dah tahu. Ingat? Yalah. Macam ada orang majlis sukan ni tadi, yang keluar statement ni. Tak, maknanya nak sebut tuan-tuan, ulama bincang dah bab orang musafir, dia boleh atau tidak nak berpuasa atau tak payah puasa. Sama juga orang pergi Mekah ni, pergi ke Mekah musafir, boleh tak dia makan? Boleh tak boleh? Dalam kapal terbang dihidang juga. Makan tak makan? Boleh makan, tak ada masalah. Kan? Tak salah makan, pasal dia rukhsah. Cuma teruk benar lah. Lapar benar nampaknya. Kan? Pasal kau terbantu derek je pun nak makan juga. Tapi kalau dia rasa tak boleh, dia kata lapar. Bila naik kapal terbang jadi lapar.
Ini hukum yang memang ada dah. Tapi yang kita nak bagi faham dari segi aulawiyat, keutamaan. Barangkali kalau atlet nak masuk acara yang buka aurat, bagi pada orang yang bukan Islam. Contoh. Yang itu patut kita tanya. Nak sebut tuan-tuan, masyarakat kita ni suka tanya benda yang kecil-kecil. Apa hukum puasa kuih hidung? Itu soalan dia. Puasa kalau kuih hidung batal tak? Kalau kuih telinga? Dah jadi tekak pula dah. Tanya orang yang kata batal, orang kata batal. Mazhab Syafi'i dia kata masukkan satu kerongga, batal. Tapi ada sebahagian pandangan yang berpegang kepada hadis tak batal. Jadi sebenarnya tak payah gaduh. Benda ni kecil je. Ingat? Yang kata batal, batal. Tak batal sudah. Dia tekak pula duduk. Baik, batal. Kenapa batal? Kata dia batal. Yang kata batal pula dia kata kerana masukkan sesuatu ke dalam rongga. Oh, masuk. Berkumur batal tak? Dia menong balik. Kata berkumur tak batal. Mulut rongga ke tidak? Rongga lah. Dah tu air tak masuk. Masuk tapi keluar balik kata dia. Oh, dia berlawan tu, dia berlawan. Cerita kuih hidung je. Tuan-tuan. Berlawan. Nampak? Tanya dia satu lagi tadi. Oh, makna air keluar balik. Dah tu orang kuih hidung jari tinggal tu. Tak. Sebenarnya kalau kita fikir, puasa ni dia bukan soal kuih hidung tak kuih hidung tadi. Dan kita pun takkan tak ada kerja kuih hidung aja. Yang lagi besar daripada puasa ni bukan soal kuih hidung tak kuih hidung, tapi adakah puasa ni sesudah daripada puasa dia boleh bentuk manusia? Patut itu soalan kita. Sebab tu orang salah faham puasa ni. Orang rasa puasa ni adalah matlamat, sedangkan puasa adalah alat sahaja. Puasa ni alat. Kalau kita pandang satu sudut yang lain, puasa adalah alat. Matlamatnya ialah sesudah puasa. Macam beginilah, tuan-tuan makan. Makan itu matlamat atau alat? Sudah. Ni terlebih makan ke apa benda? Makan alat atau matlamat? Alat. Kalau makan itu alat, matlamatnya apa? Kenyang. Sebab tu ada orang dijadikan matlamat tu makan. Sebab tu dia menterdarah sampai ke sudah. Tapi orang yang menjadikan matlamat makan itu ialah kenyang, maka bila dia makan kenyang, dia berhenti. Nampak? Ini beza di antara alat dan matlamat. Samalah puasa. Puasa di bulan Ramadan ini bukannya matlamat. Matlamatnya sesudah Ramadan yang Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu matlamat. Yang ini ni nanti lepas Ramadan, tengok sampai atau tidak. Suatu hari ini kita nampak manusia dia mengejarkan alat itu, terlupa kepada matlamat. Ramai orang semayang tarawih, ramai orang beramal bulan Ramadan, tetapi habis daripada Ramadan tak ada apa-apa yang dia dapat. Yelah, ada orang kata, pahala dapat Ustaz. Action pula tu. Cuba tunjuk sikit mana pahala. Tunjuk. Tak payah habis puasa lah, yang semalam cukup dulu. Semalam berapa tan pahala dapat? Dapat? Belum tahu lagi. Tuan-tuan, kita nak menilai pahala tak tahu, tetapi kita boleh menilai kesan. Makna daripada ibadah tadi ada kesannya atau tidak. Kalau ada kesan, ada harapan pahala. Tapi kalau kesan itu tak ada, makna matlamat daripada amalan tadi tak ada, berarti belum tentu lagi pahala itu dapat atau tidak. Bukan saya kata tak dapat pahala, belum tahu lagi. Kerana kita tak boleh nak menilai pahala, kerana dia bukan perkara yang nampak. Ini maknanya. Sebab itu kita kena kembali balik apa disebut oleh Nabi, barang siapa yang Allah nak dia jadi elok,
bukan dirajinkan sembahyang tarawih, bukan dirajinkan ke masjid Ramadan. Ada orang tanya, saya bekerja malam, shift malam, bekerja nak cari nafkah anak isteri, tapi tarawih pun malam, itu muakkad. Mana saya nak kejar dulu? Kalau saya kejarkan tarawih, anak isteri tak makan. Kejarkan anak isteri, tarawih tak dapat. Mengapa jadi begini? Kerana kita faham seolah-olah tarawih ini di masjid saja, di surau saja. Kita faham seolah-olah tarawih ini berjemaah saja. Sedangkan tarawih ni buat di rumah pun boleh. Tapi jangan buat modal pula besok tak datang dah. Pasal kita tahu di rumah memang tak buat. Itu je cerita dia. Tak, balik pada soalan tadi orang tanya. Sebab itu sebenarnya kalau dia kerja malam pun, apa masalah untuk dia buat? Ada orang kata, Ustaz, dia kerja tu jaga kamera. Tu jaga kamera. Bukan jaga kamera ni. Ini jaga kamera tu. Kamera litar tertutup. Litar tu tertutup, kamera tu nampak. Kan? Dia kata mana boleh berhenti? Tak ada masalah, sembahyang je lah sambil menghadap kamera tu. Apa masalah? Kan ada riwayat Nabi solat sambil menghadap ke arah sebuah bukit kerana takut musuh datang. Boleh. Kalau terpaksa sangat sampai 24 jam tak boleh bergerak kepala tu, kotlah alasannya. Habis Ustaz nak berdiri macam mana? Sembahyang sunat boleh duduk. Boleh duduk tak boleh? Boleh. Imam duduk. Imam lagi ni. Imam duduk boleh. Imam duduk boleh. Kalau kita tengok pandangan dulu, ada pandangan menyebutkan kalau imam duduk, makmum kena duduk. Ini disebut dalam fiqh sunnah Syed Sabiq pada jilid yang kedua. Tetapi disebut oleh para ulama, pandangan ini dimansuhkan. Makna walaupun imam duduk, makmum tetap di. Tak ada masalah. Sembahyang ni sembahyang sunat saja. Sunat, tahu sunat? Sembahyang sunat maknanya buat-buatlah, tak buat pun tak apa. Tapi janganlah tinggal pasal ni muakkad. Cuma kita jangan terlampau rigid, rasa kalau 8 rakaat habis dulu semua baru berhenti. Tak, sebenarnya buat 2 tadi pun boleh. Kena rehat dulu tuan-tuan, rehat, jamahlah makan kat belakang tu apa yang baki lagi. Kan? Tapi masalah kita kalau dah keluar tak masuk balik. Itu je cerita dia. Kan? Ni nak bagi kita faham. Sebab itu Allah kata, Nabi kata, Allah kalau nak bagi kita elok dipahamkan agama. Bukan soal kita rajin sembahyang tapi tak faham-faham. So itulah mudah-mudahan sekalian, tuan-tuan sekalian, kita ambil Ramadan ni sebagai tapak, platform untuk kita mendapatkan sesuatu lepas pada Ramadan. Cuba kita lihat apa benda yang kita nak dapatkan. Kerana Ramadan ini kita beramal, bagai-bagai amalan kita buat. Puasanya, tadarusnya, sedekahnya. Jadi macam yang kita buat, jadi kita kena jadikan amalan itu untuk kita dapatkan matlamat. Tadarus ada malam, ada tadarus. Itu tadarus kita macam, sebenarnya tadarus ni bacalah sampai habis, jangan diparaitkan Quran tu. Kan? Ada setengah tempat di sini tak tahulah. Ya, setengah tempat 30 juzuk tu dibagi-bagi dalam kumpulan masjid tu. Ada 10 kumpulan lelaki, 10 kumpulan perempuan. Juzuk ada 30. Dibaginya 2. Perempuan 16 sampai 30, laki-laki 11 1 sampai 15. Kemudian yang laki-laki itu diparait kepada 10 kumpulan. Kau 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk. Tak cukup gitu pula, dalam kumpulan tadi lagi pandai. Di subkonnya pula. Kau balik baca 2 muka, kau balik 2 muka, kau balik 2 muka, kau balik 2 muka. Baik tak payah baca lah tuan-tuan. Kalau macam gitu gayanya apa benda tadarus tu. Tadarus ni kita baca orang lain dengar, salah perbetulkan. Orang kita ni yang dia tak suka tadarus kerana dia tak suka orang betulkan kalau dia salah. Kadang-kadang yang makmum jemaah ni pun kadang satu hal juga, dia belum baca dah salah dah. Kawan tu baru bismillah, bang salah tu bang. Aku belum baca salah dah kata dia. Sebab tu kadang bertenang-tenang. Sebab tu mesti ada orang yang mahir dalam kumpulan tu. Jangan semua sama standard kita.
Ini kadang dia tak nak baca dalam kumpulan tu pasal tak nak kena tegur, dia baca berdua je kat ujung. Yang baca pun sama, yang mendengar pun sama. Sama-sama tak faham, sama-sama tak tahu. Habis baca, macam mana aku baca? Ni macam AQ punya apa ni lah, peserta kata dia. Kau baca pula? Baca. Macam mana aku baca? Kau baca ni macam kari yang menang baru ni. Walhal dua-dua lingkup, idgham entah ke mana, ikhfa entah ke mana, semuanya mat. Yang idgham pun mat, yang ikhfa pun mat. Tak ada benda dah. Yang dia tahu mat je semua. Ini kadang-kadang silap. Sebab itu tuan-tuan, kita nak sebut ni, beramal kita banyak, tapi kita khawatir kalau beramal tu tak membawa kita kepada kebaikan. Sebab itulah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk membentuk diri kita, bulan untuk menterbiah, untuk mendidik supaya kita menjadi hamba Allah yang taat. Sebab itu nanti tengok lepas Ramadan kita taat atau tidak kepada Allah Ta'ala. Habis Ramadan, datang tak lagi masjid. Tak, yang datang ni bagus tuan-tuan, jangan kecil hati. Dia kita tak pernah condemn orang datang masjid. Silakan. Sunannya rumah Allah ni memang terbuka kepada semua. Cuma kadang-kadang kita je malu nak datang pasal tak rajin datang. Kadang-kadang ada orang ni dia tak datang pasal dia rasa orang mengumpat dia datang. Sebenarnya itu perasaan kita sahaja. Orang tak pernah bercakap pun. Sebab itu saya selalu pesan kepada orang yang rajin datang surau masjid, jangan tanya kalau orang baru pertama kali datang, jangan sibuk tanya khabar. Tu sah, diam buat tahu je, buat tahu. Jangan tanya. Apa khabar? Dia terasa tu. Lain jawapan dia. Apa kau ingat aku dah mati? Tak, saya pesankan ini fiqahnya. Tu sah, diam buat tahu je, senyum je sudah, senyum sudah, senyum sudah. Tak payah sibuk nak tanya khabar. Kerana kadang orang terasa. Dan kita pun yang baru datang tuan-tuan, janganlah risau. Tak ada orang nak mengata kita tak ada. Cuma perasaan kita je. Kadang tengah semayang, Allahu Akbar, rasa kita mengata aku lah tu. Kita sebenarnya yang rasa. Ni, orang tak mengata, tidak. Lepas tu saya pesankan tuan-tuan, datanglah kita, mari sama-sama kita menuhkan rumah-rumah Allah walaupun lepas Ramadan. Terus kita beramal walaupun lepas Ramadan. Menunjukkan Allah memang nak kita baik kerana kita faham apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan sekalian, ini sebagai tazkirah saja. Sebab jam pun saya tak nampak. Pukul berapa ni? Dah habis dah masa? Belum lagi? 20 minit lagi? Elok itu ya. Memang elok lah ya. Kita terus sampai kiam besok pagi je lah ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena faham bahawa bila Nabi kata may yuridillahu bi khaira, siapa yang Allah nak dia jadi baik, maka dipahamkan agama. Kita tanya kita rajin semayang, kita rajin datang surau bulan Ramadan, adakah kita faham? Adakah kita rajin mengaji? Adakah kita ada ilmu? Sebab kata Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah ialah orang yang ada ilmu. Sudah pastilah orang yang berilmu dia akan beramal. Tetapi ramai orang beramal, dia tidak ada ilmu. Dia semayang tarawih kerana dah biasa semayang tarawih, dia semayang. Kalau kita tanya, ini semayang tarawih ni semayang apa? Dia kata semayang lah. Tanya pula semayang apa? Ramai orang tak perasan bahawa solat tarawih ini adalah qiyamul lail. Solat tarawih ni qiyamul lail lah. Sebab itu dia buat lepas isyak. Solat tarawih tak, paling lewat 10.30 je, tak boleh lebih lah. Sepatutnya tarawih ni boleh buat sepanjang malam, tak ada masalah. Sebab itu kalau kita tak bangun qiyam sekalipun, dapat tak kita Lailatul Qadar? Dapat atau tidak? Dapatlah. Kalau sekiranya kita bangun solat tarawih. Sebab itu bila solat tarawih, berdoalah doa yang Nabi ajar kepada Aisyah. Bukan imam saja. Ini imam doa, kita doa. Apa imam doa pun kita tak tahu. Ini yang kita kata tadi. Bila dia beramal tanpa ilmu. Kalau orang yang faham, dia akan dengar imam doa tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kata Aisyah, tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang doa yang aku nak baca kalau aku bertemu Lailatul Qadar? Kata Nabi, bacalah Allahumma inni as'aluka. Sebab itu imam baca nas'aluka, sebab ramai. Kalau tidak imam khianat. Pas imam lagi kena. Tak, ni contoh je tuan-tuan. Tak faham nanti kita minum teh sama-sama. Maknanya kata para ulama, imam khianat kerana dia baca doa seorang dia je.
Sebab tu dia kena baca nas aluka kami. Sebab tu kita minta. Dan orang yang doa di belakang sungguh-sungguh lah, jangan buat tahu je. Sebab kita nak doa ni, mudah-mudahan malam ni Lailatul Qadar. Cuba tengok air kat belakang, beku tak beku? Ada lagi air batu? Beku dah. Sejak maghrib lagi dah Lailatul Qadar. Tak, maknanya kalau malam ni Lailatul Qadar kita solat tarawih, berarti dapatlah kita. Dan Lailatul Qadar ni apa kita nak buat? Berdoa. Kerana doa kita diangkat. Sebab tu bukan semayang saja. Kalau semayang saja, orang perempuan yang datang haid, bagaimana dia nak semayang? Sebab tu berdoa tu penting. Sekurang-kurangnya kalau tak semayang pun berdoa, ya Allah. Tapi jangan buat modal nunggu doa je sampai kesudah. Sebab tu bila kita solat tarawih, berdoalah. Sujud kita setiap kali sujud tu minta apa doa kita nak. Nak kaya, doa. Nak jadi orang beriman, doa. Nak sihat, minta. Mudah-mudahan malam ni Lailatul Qadar. Nak isteri saya, doa. Faham? Buat-buat tak faham pula. Mentang-mentang mem kat atas tu pandang, angguk kata dia. Tak. Maknanya tuan-tuan, kadang-kadang kita tersilap. Kita rasa tarawih ni biasa je, tarawih habis gitu. Tak, ini ruang untuk kita minta pada Allah Ta'ala. Lebih baik lagi kalau kita bangun sekali untuk qiyamul lail, menghidupkan malam pula. Itu lebih utama. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan hari yang kelima ni kita buat azam baru pula. Kita beramal dengan ilmu. Lepas pada ini ada tazkirah, ada majlis ilmu, jangan bangun. Ada seorang ustaz majlis ilmu tu dia buat perumpamaan dulu. Tuan-tuan, orang Islam dalam majlis ilmu, orang beriman dalam majlis ilmu, umpama ikan di dalam air. Seronok berlari-lari dalam air, dia tak nak keluar daripada air. Tapi orang munafik dalam majlis ilmu gelisah macam burung dalam sangkar. Sekejap duduk ke kanan, sekejap duduk ke kiri, sekejap bangun nak keluar. Ustaz ni mula-mula mukadimah ceramah dia baca itu, sampai kesudah tak ada orang bangun. Yang nak terkencing pun tahan aja. Aku kalau bangun munafik ni kata dia. Tapi saya taklah buat begitu tuan-tuan. Mudah-mudahan lepas ni kita rajin cari ilmu supaya kita boleh beramal dengan ilmu, insya-Allah. Jadi sekadar dulu kita sambung balik semayang. Mudah-mudahan segar, fresh balik kita semayang. Kita mohon ada berapa rakaat lagi? 20. Lagi 16 rakaat. Oh, dia lain pula format dia. 4 lepas tu lagi 16. Jadi maknanya lepas 8 kan siapa nak cabut-cabut lah. Tapi dah dengar kuliah dulu lah. Bagus, taktikal bagus. Jadi insya-Allah disambung lagi 16 ya, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.